ada satu bunyi yang sangat pelik, seperti orang menarik perabot. Tiba-tiba shilling bilik berbunyi dan bunyi dia seperti diketuk-ketuk. Aku rasa makin sejuk dan badan aku seperti bergetar dari dalam tubuh. Itu seperti macam cerita Ju-on. Aku nak bertakbir ke, nak selawat ke, nak baca ayat kursi ke. Aku cuba nak baca kuat-kuat tapi memang tak mampu. Mulut ni dengan suara seakan terkunci. Itu aku tak mengalah. Aku terus berusaha untuk lawan dan bangun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita di dalam Momok Channel, channel inspirasi anda, dan bersama hos anda, siapa lagi kalau bukan Jamil Legend. Momok Channel adalah sebuah platform perkongsian kisah-kisah inspirasi dan kejayaan. Tapi untuk kali ini aku ingin sharekan kisah dan pengalaman aku sendiri. Dan kisah ini aku tak tahu sama ada ia mampu memberi inspirasi kepada korang atau tak, kerana ia agak lain daripada yang lain. Dan aku namakan untuk perkongsian kali ini dengan nama Inspirasi Seram. Dan aku harap perkongsian inspirasi seram ini dapat memberi manfaat kepada yang menontonnya. Sama ada ia bermanfaat atau tidak, ia adalah satu perkara yang subjektif dan terpulang kepada anda untuk menilainya. Namun, komen dan perkongsian pendapat anda amat aku alu-alukan supaya kita sama-sama dapat pengetahuan dan manfaat bersama. Tapi sebelum aku mulakan kisah ini, sila bantu dan support Momok Channel dengan tekan button like dan juga button subscribe. Zas! Aku Jamil, aku berusia 30-an. Alhamdulillah, sepanjang aku menumpang di bumi Allah ini, aku tidak pernah lagi berjumpa atau melihat entiti makhluk halus secara live di depan mata. Dan aku juga tidak ada pengalaman diganggu sehingga membuatkan aku rasa takut jika berada di satu-satu tempat. Mohon maaf jika untuk menjawab soalan ini, ia mungkin berbunyi seperti sedikit takbur atau belagak. Tapi aku sekadar memberitahunya secara jujur supaya pengalaman yang aku ingin kongsikan ini jadi lebih tulus atau transparan dan dilihat berfakta supaya dapat kita sama-sama menilainya dengan lebih mudah. Semoga Allah jauhkan aku dari sikap keji takbur dan riak ini. Na'udzubillahi min zalik. Aku manusia biasa yang ada juga perasaan takut seperti orang lain. Namun perasaan takut tu mungkin tidak terlalu menebal. Dan aku yakin ada orang lain juga yang sama seperti aku, atau mungkin hampir tak ada langsung perasaan takut terhadap makhluk halus. Seperti contoh solo ambush. So, aku just share tentang skala perasaan takut aku ni supaya lebih transparent untuk aku kongsikan kisah ini. Sewaktu aku darjah 5, waktu tu aku tinggal di Batu Pahat, di sebuah taman perumahan, yang mana hadapan rumah aku tu ada sebuah ladang getah yang telah tidak diusahakan. Dan belakang rumah aku ada satu kebun yang sangat luas milik orang dan hampir macam hutan jugalah. Dan kalau saudara mara datang rumah aku, dia mesti akan tanya, tak takut ke duduk sini? Rumah depan belakang macam hutan ni. So aku cakap lah, dah biasa dah kan, tak ada apa lah. Dari darjah 5 lagi, aku dah biasa ditinggalkan seorang diri di rumah. Aku ada 4 beradik, aku nombor 3. 2 orang abang atas aku ni dah duduk dekat KL time tu. Seorang dah kerja, seorang belajar. Hanya aku dan adik perempuan aku tinggal dengan parents. So kebiasaannya, parents aku kalau dia keluar atau balik kampung dan ada time aku tak nak ikut, aku akan tinggal dekat rumah tu seorang-seorang. Adik aku confirm akan ikut parent aku, tapi kalau aku tak nak ikut, aku akan duduk tinggal di rumah seorang-seorang. Ada kala satu malam, ada kala berhari-hari, dan ini sudah menjadi kebiasaan. Masa waktu sekolah menengah dan juga di universiti, aku seorang yang sangat aktif dalam pengakap. Kalau camping dekat mana-mana, jika terjaga pada waktu malam, nak pergi toilet, aku lagi suka bersendirian daripada ditemani. Ini memang aku punya habit, aku suka Lone Ranger. Aku ada rumah family dekat kampung di Beranang. Rumah ni telah dibina sekitar 10-12 tahun lepas lah. Yang mana rumah ni adalah rumah banglo kampung lah. Dia dekat dalam kawasan kampung. Rumah ni dulu dibina kononnya kalau dulu hujung minggu nak datang tengok kebun. Belakang rumah tu ada kebun. Nak melawat saudara mara dekat Beranang ke, bolehlah rumah ni dijadikan persinggahan buat kami untuk berehat tanpa perlu bermalam dekat rumah saudara mara. Dan dulu tak lama lepas rumah ni siap, ada salah seorang ahli keluarga aku duduk dekat rumah tu lah sebab dia bekerja dekat Bangi. Dan dia duduk berseorangan dekat rumah tu sebab time tu dia bujang lagi. Sehinggalah pada satu malam tu dia terjaga dari tidur yang mana posisi katilnya menghadap ke meja solek. Apabila dia membuka mata, dalam sama-sama cahaya
Dia ternampak sekucur badan, berambut panjang, berpakaian putih, sedang menyikat rambut sambil memandang cermin. Namun wajahnya tak nampaklah sebab makhluk tu membelakangi ahli keluarga aku tu. Dia ni cubalah baca ayat suci, cuba untuk bergerak tapi tak mampu. Dia kata mulut dia seperti terkunci dan pergerakan dia memang tak boleh nak buat apa. Dia jadi amat takut dan hanya mampu pejam mata sekuat-kuatnya sambil cuba membaca ayat suci dan bergerak untuk melawan cengkaman tu. Namun setelah beberapa minit, dia pun rasa penat dan letih dan akhirnya dia tertidur sendiri. Bangun pagi tu, dia terus kemas beg, kemas pakaian dan terus tak duduk situ lagi sejak hari tu. Dia menyewa dekat rumah lain yang lebih dekat dengan ofis dia. Esoknya dia pun ceritakan pengalaman dia dekat aku. Dan aku waktu tu macam tak percayalah. Aku bukan tak percaya pada kewujudan makhluk halus, tapi aku lebih beranggapan bahawa apa yang dia alami itu adalah sleep paralysis. Dan sejak ahli keluarga aku tu pindah, rumah tu memang terbiar, tak ada orang duduk selama beberapa tahun. Sehinggalah sekitar 2 tahun lepas, kami bercadang untuk bersihkan kembali rumah tu dan sering melawat ke rumah itu memandangkan aku pun dah bekerja sendiri, aku bawa Grab. Kadang-kadang aku dapat penumpang yang nak pergi ke Kajang, Semenyih, Beranang. Kalau aku dapat penumpang ke arah situ, aku akan singgah ke rumah kampung tu untuk aku jenguk-jenguk lah dan berehat. Dan memang kalau aku berehat dekat rumah tu, macam-macam bunyi yang tidak dijangka keluar. Tak kira sama ada siang atau malam. Seperti pintu dia buka dengan tutup berulang-ulang kali dengan sendiri. Bunyi sesuatu pergerakan dekat atas shieling rumah. Dan pernah juga bunyi kayu mengeriut. Bunyi itu seperti macam cerita Ju-on. Namun benda tu semua tak buat aku rasa takut lah. Malah kadang-kadang aku tension, aku pula yang bersuara dan cakap, "Weh, jangan buat hal lah kat sini. Jangan nak buat bising." Aku sound benda tu. Sebelum aku ceritakan pengalaman aku diganggu, aku nak perkenalkan 3 ikon konten paranormal ni yang kata-kata mereka melalui videonya menjadi panduan dan pedoman untuk aku dan juga boleh dijadikan pedoman untuk korang semua. Pertama, Abang Solo Ambush. Beliau sering membuat eksplorasi ke tempat-tempat misteri dan mengikutnya kehadiran entiti atau makhluk halus kita dapat sedari dengan kehadiran aura yang terdapat di sesuatu tempat tu. Okey, korang ingat kata kunci ni, kehadiran makhluk halus kita boleh sedari dengan aura yang terdapat pada sesuatu tempat tu. Aura ni boleh dikatakan pada tafsiran aku lah kita dapat mengesan kehadiran sesuatu energi di sekitar kita. So kalau untuk makhluk halus ni, energi dia negatif lah, yang mana kita akan rasa meremang, rasa sejuk, tak selesa dan rasa seperti diperhatikan. So kalau kita kaitkan dengan kisah aku tadi, sewaktu aku berehat dekat rumah aku di kampung tu berseorangan, aku boleh simpulkan melalui penilaian aku bahawa apa yang berlaku tu bukan gangguan makhluk halus. Kenapa? Sebab aku tak rasa aura kehadiran makhluk halus tu seperti yang Abang Solo bagi tahu dalam video-video dia. Jadi semua perkara yang berlaku dekat rumah aku kat kampung tu dan apa yang aku alami ketika itu mungkin adalah disebabkan faktor-faktor semula jadi. Itulah benda yang aku belajar dan dapat aku ambil dari video Abang Solo Ambush, di mana aura kehadiran makhluk halus tu kita dapat sedari atau dapat rasakan jika makhluk halus tu berada di sekitar kita. Yang kedua, Abang John Bear. Beliau dikurniakan Allah sedikit kelebihan berbanding orang lain, di mana beliau berkebolehan melihat makhluk halus dengan izin Allah. Ada satu video Abang John Bear yang menarik minat aku apabila Abang John kaitkan pengalaman dia diganggu dengan sains. Kisah perkongsian Abang John Bear ni memang lawak jugalah, tetapi ia membuka mata dan minda kita, terutama bagi yang jenis asal dengar bunyi pelik je mesti makhluk halus. Asal bunyi benda yang lain daripada yang lain je, dia tuduhnya tu perbuatan makhluk halus. Tak pasal-pasal makhluk halus tu kena fitnah. Sewaktu Abang John Bear pindah di sebuah apartmen, beliau rasa ada sesuatu yang tak kena di bahagian sama level dekat unit dia, di mana hampir setiap malam ada satu bunyi yang sangat pelik, seperti orang menarik perabot dan bunyi perabot bergesel dekat lantai, bunyi duit shilling ditaburkan, bunyi guli ditaburkan. Setiap malam dia dengar benda tu, sehinggalah satu hari dia nak buat penyiasatan. Abang John Bear beranikan diri untuk menyiasat hantu manalah yang duk kacau dan buat bising tengah-tengah malam ni. Abang John Bear keluar dari rumahnya dan ikut arah bunyi itu dan ia membawa ke sebuah bilik, di mana bilik tu sama level dengan unit rumah dia dan bilik itu adalah tangki air.
Dia pun masuk dan cari punca bunyi tersebut. Rupa-rupanya fenomena ini kita panggil water hammer, di mana berlaku tekanan angin dalam saluran paip yang besar tu, dan itu yang menyebabkan punca bunyi tersebut berlaku. Dalam paip ada injap yang akan belaga dengan saluran paip, dan inilah sebabnya tangki air tersebut menghasilkan bunyi seperti bunyi duit shilling yang ditaburkan, bunyi guli. Tak pasal-pasal hantu kena fitnah. So, perkongsian daripada Abang John Bear ni, ingat kata kuncinya. Apa dia? Water hammer. Fenomena water hammer. Dan orang ketiga, beliau juga merupakan idola aku yang kata-katanya menjadi panduan aku, iaitu Abang Faizal Rozi Vlog atau dikenali sebagai FRV. Beliau merupakan penjejak tempat-tempat sejarah dan misteri. Aku pernah bertemu dan berpengalaman berkolaborasi dengan beliau. Kata-kata dan pengalamannya amat bergunalah buat aku. Antara kata-kata Abang Faizal yang buat aku terinspirasi dan menjadi lebih berani adalah, maknanya bila mereka masuk ke dunia kita, mereka ada satu titik kelemahan lah, yang mana mereka tak boleh ataupun membahayakan kita. Sebaik-baik kejadian adalah manusia. Itu menyebabkan kita yakin bahawa tiada yang lebih berkuasa daripada Allah SWT. Mereka sangat lemah. Okey, sekarang kita masuk ke pengalaman utama yang aku nak kongsikan dalam video ni. Sekitar 5 tahun lepas, aku bekerja di sebuah syarikat training consultant di mana aku menjadi sebagai seorang trainer, dan selain menjadi seorang trainer, aku juga in charge dalam hal marketing. Satu hari tu aku pergi ke sebuah sekolah dengan seorang kawan aku untuk meeting dengan seorang guru kaunselor untuk kita cadangkan program motivasi. So, masa tengah meeting tu, tiba-tiba shilling bilik kaunselor tu berbunyi, dan bunyi dia seperti diketuk-ketuk. Okey, macam ada orang ketuk dari atas. Mula-mula kami buat dek je lah. Apatah lagi aku ni orang luar, tak perlulah aku nak main cebok pasal bunyi tersebut kan. Tapi lama-kelamaan bunyi tu makin rancak, makin laju, dan sampailah kawan aku ni, dia tiba-tiba tegur. Dia tanya cikgu tu, "Cikgu, meriah bunyi kat atas tu. Bunyi apa tu?" Barulah cikgu ni macam berani nak bersuara dan cerita pasal bunyi dekat atas tu. Cikgu ni bagi tahu kami, kalau bukan sebab awak datang, saya memang tak duduk dekat bilik ni. Saya setiap hari datang hanya untuk letak beg dengan barang-barang saya je. Lepas tu saya keluar dari bilik ni. Kalau nak masuk bilik ni, saya akan pastikan ada teman. Cikgu ni sambung lagi lah, benda ni bunyi dah lama. Dah pernah panggil ustaz. Diamlah sekejap lalu panggil ustaz tu, tapi tak lama lepas tu dia bunyi balik. Kita panggil ustaz lagi, dan lama-lama kami pun pasrah. Dah tak tahu nak ikhtiar dah. So, kami pun bermeeting lah sambil berlagukan bunyi yang rancak tu. Ada kala dia berhenti sekejap, kemudian dia sambung kembali sampai kami habis meeting. Guys, aku nak tanya, benarkah ia adalah gangguan makhluk halus? Aku pada mulanya pun boleh dikatakan percayalah dengan pendapat cikgu ni, dan aku yakin pada mulanya sekolah ni terkena gangguan makhluk halus. Dan mungkin makhluk halus ni makhluk yang kuat dan jenis yang degil, sebab dah panggil berapa kali ustaz, masalah tak selesai juga. Namun selepas aku kenal Solo Ambush, John Bear, FRV, selepas aku follow video-video mereka, ada beberapa kata kunci mereka bagi aku dapat menjawab persoalan yang melanda sekolah tersebut. Pada pendapat peribadi aku perlu soal balik kepada pihak sekolah. Tak ada ke cikgu lelaki atau staf lelaki yang sudi sama-sama periksa bunyi apa yang dekat atas tu? Maksudnya naiklah atas shilling tu, cek. Atau sekurang-kurangnya panggillah upah siapa-siapa handyman yang boleh naik ke shilling tu dan periksa, bagi tahu situasi yang berlaku sekarang. So, handyman ni tahulah buat kerja dia dan cari punca masalah, sama ada perkara ni biasa atau luar biasa. Dan aku memang tak tahu sama ada pihak sekolah pernah periksa atau tak secara fizikalnya tentang shilling dekat atas tu. Sekiranya pihak sekolah pernah periksa dan mendapati ia adalah perkara yang luar biasa, mungkin itu memang gangguan makhluk halus. Tapi bagi pendapat peribadi aku, ia bukan gangguan. Berbalik pada kata kunci Abang Solo Ambush, kita dapat rasakan aura kehadiran sesuatu entiti, terutamanya makhluk halus dekat sekitar kita. Dan waktu aku meeting dengan guru kaunselor tu, waktu tengah rancak berbunyi tu, memang aku tak rasa ada aura pelik atau aura negatif pada saat benda tu tengah ketuk-ketuk. Aku rasa biasa je, tak ada rasa bulu meremang, tak ada rasa aura negatif, sekadar rasa biasa je. Tu satu. Kedua, seperti kisah pengalaman Abang John Bear yang baru berpindah dekat rumah apartmen baru dia tu, aku berpendapat bunyi bising dari siling sekolah tu berpunca daripada barang-barang fasiliti peralatan sekolah itu yang mungkin
terjadi akibat tekanan angin daripada tangki air atau bunyi dari peralatan-peralatan lain yang terdapat dekat shielding tersebut. Bagi aku, apa yang cikgu tu lalui adalah perasaan takut dia yang mungkin tebal dalam diri dia dan ia bukanlah semua gangguan daripada makhluk halus. Ingat lagi rumah family aku dekat kampung tu dan salah seorang ahli keluarga aku terkena gangguan. Ya, waktu dia ceritakan pengalaman dia kena ganggu tu, aku menidakkan kata-katanya dan berkata mungkin dia mengalami sleep paralysis. Pada awal tahun ni, dalam seminggu sekali, aku akan ke rumah kampung tersebut untuk singgah dan jenguk-jenguklah rumah tersebut. Selepas menjadi YouTuber, aku lagi selesa pulang ke rumah tersebut pada waktu malam selepas aku dah habis buat kerja GrabCar. Sebab dengan niat nak buat video di rumah sana kerana suasana dekat sana lagi tenang dan aman. Nak cari ilham lah katakan kan, nak buat konten untuk YouTube. Sehinggalah baru-baru ni, sekitar 2 minggu lepas, aku bermalam dekat rumah tersebut. Selepas habis buat kerja-kerja YouTube, aku pun bersedialah nak tidur sekitar jam 1 pagi lebih. Aku hanya baring di sofa dan biar lampu dekat ruang tamu tu terbuka. Namun dalam keadaan tu aku masih belum cukup mengantuk. Aku baring kerana badan letih. Jadi aku baring dalam keadaan mata sedikit terbuka dengan harapan akan tertidur dengan sendiri. Tiba-tiba aku rasa ada benda yang tak kena. Aku dapat rasakan kehadiran satu aura negatif. Tiba-tiba ada sesuatu benda bergerak dari arah belakang kepala aku menghampiri aku. Makin lama aura tu makin kuat. Aku rasa makin sejuk dan badan aku seperti bergetar dari dalam tubuh dan bulu roma aku mula meremang. Ini adalah pertama kali aku merasai keadaan seperti ini. Dan tiba-tiba memang aku tak boleh bergerak. Aku cuba gerak melawan untuk bangun tapi memang tak dapat dan dalam masa yang sama aku rasa sejuk, meremang, badan bergetar dari dalam. Mata aku hanya mampu dibuka sedikit saja sebab aku rasa mata sangat berat. Leher aku pun tak mampu untuk aku toleh ke kiri ke kanan untuk aku lihat keadaan sekeliling. Adakah aku ditindih makhluk halus atau aku pun terkena sleep paralysis? Jom kita semak. Sleep paralysis adalah salah satu fasa dalam kita tidur di mana otak kita telah melumpuhkan badan kita untuk membuatkan kita tidur dan tak mampu bergerak. Dalam keadaan itu otak kita telah letih dan mudah untuk rasa panik dan berhalusinasi. Dan bila kita berhalusinasi dalam keadaan tu, kita lebih cenderung untuk membayangkan makhluk-makhluk yang menakutkan depan mata kita. So ni secara ringkaslah tentang sleep paralysis. So apa-apa korang boleh tengok, cari je dekat YouTube apa tu sleep paralysis. Pada aku pula, setelah beberapa data yang aku ambil, setelah beberapa data yang aku ambil dari apa yang aku lalui, bagi aku rasa pada ketika itu memang aku telah diganggu oleh makhluk halus dan bukan mengalami sleep paralysis. Kenapa? Pertama, waktu tu aku bukan dalam fasa nak tidur. Aku berehat kerana keletihan dan otak aku ketika itu masih aktif berfikir perkara-perkara lain. Bukan hanya untuk tunggu tertidur dengan sendiri semata-mata. Kedua, aku dapat rasa kehadiran aura negatif tu secara tiba-tiba yang mengubah rasa suasana dekat ruang tamu tu. Waktu percubaan aku untuk bergerak, aku masih mampu berfikir perkara-perkara logik seperti betul ke ini mimpi atau bukan mimpi. Aku dapat rasa baju dan seluar melalui jari-jari aku. Waktu tak boleh bergerak, aku mampu lihat TV dan lampu di ruang tamu walaupun mata aku tak dapat dibuka sepenuhnya sebab terasa berat. Dan waktu tu aku memang sedar aku bukan dalam keadaan mamai. Ketiga, aku tak berhalusinasi dengan terlihat bayangan entiti pelik dan menyeramkan. Aku hanya nampak apa yang ada dekat sekitar aku. Aku nampak TV, almari, dinding dan lampu. Malah aku mampu berfikir, ayat apa aku nak baca sekarang ni? Time tak boleh bergerak tu kan. Time tu aku berfikir aku nak bertakbir ke, nak selawat ke, nak baca ayat kursi ke atau nak baca ayat 3 kul. Dan aku pilih untuk bertakbir, untuk lawan dan bangun tapi tak mampu. Memang tak boleh. And then aku cuba baca ayat kursi. Memang aku boleh baca tapi dalam hati je. Aku cuba nak baca kuat-kuat tapi memang tak mampu. Mulut ni dengan suara seakan terkunci. Namun aku masih mampu baca dalam hati lagi. Waktu tu aku tak mengalah. Aku terus berusaha untuk lawan dan bangun. Dan akhirnya setelah beberapa minit, aku berjaya juga bangun dan aku sebut Allahu Akbar. Kemudian aku pun selawat dan aku dapat rasakan benda tu pergi. Sebab aku rasa tiba-tiba suasana macam berubah. Tak ada lagi bulu roma meremang, tak ada lagi rasa ada sesuatu dekat sekeliling ke. Dan aku tak adalah rasa tiba-tiba nak kemas beg ke pakaian terus keluar dari rumah tu. Tak ada, aku rasa macam biasa je. Lepas aku berjaya bangun, aku baca ayat kursi dan 3 kul dan aku capai handphone, aku pasanglah MP3 orang mengaji. Aku biarkan terpasang sampai subuh.
Dan aku baring macam biasa dan aku tak boleh tidur lah. Bukan sebab takut, mood nak tidur tu dah tak ada dah. Sebab mungkin sedikit terperanjat sebab pertama kali berlaku. Dan aku teringat balik kisah salah seorang ahli keluarga aku yang pernah diganggu sewaktu tidur dekat rumah tu. Dan aku pun adalah rasa takut juga kan. Tapi aku mula teringat kembali kata-kata daripada Abang Faizal. Apa dia? Pasal kita manusia sebaik-sebaik kejadian khalifah kat muka bumi ni. Jadi kita, kalau boleh lah, kita tak perlu takut ataupun lemah dengan bangsa tersebut lah. Tapi dalam waktu yang sama, kita tak boleh memandang remeh atau memandang kecil tentang dunia mereka lah. Kerana sikap takabur tu akan membuatkan kita sendiri jatuh. Dan aku berjaya singkirkan kembali perasaan takut tu kerana ini adalah rumah kami. Kami kena mempertahankannya dan halau makhluk tu keluar dari sini. Jangan kita takut dengan makhluk halus ni. Namun dalam masa yang sama, jangan pula kita meremehkan makhluk ini. Semoga perkongsian ini memberi panduan dan manfaat buat korang. Jika anda ada pendapat dan pandangan, sila tinggalkan komen supaya aku dan juga penonton yang lain juga dapat manfaat bersama. Berjumpa lagi pada video perkongsian inspirasi yang akan datang. Jangan lupa tekan button subscribe dan juga simbol loceng untuk dapatkan notifikasi video-video inspirasi pada masa akan datang.